Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 dengan tema 5 iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Untuk unit 13, kekalkan warisan kita. Tajuk pada hari ini kita akan belajar tentang kata ganda. Tetapi kita akan fokuskan kepada kata ganda penuh sahaja. Okey, kita teruskan kepada definisi kata ganda. Apa dia definisi dia? Kata ganda ialah proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian yang tertentu. Okey, ini adalah umum bagi maksud kata ganda. Tapi yang kita akan fokuskan ialah kata ganda penuh. Dan di sini merupakan jenis bagi kata ganda ada 4. Okay, yang pertama penuh ataupun seluruh. Yang kedua separa. Yang ketiga berentak ataupun berima. Dan yang berikutnya ialah berimbuhan. Okay, tapi kita akan belajar untuk jenis yang pertama sahaja. Okay, untuk jenis yang lain kita akan belajar pada masa yang lain juga. Okay. Kata ganda penuh ataupun seluruh maksud dia ialah kata ganda penuh terbentuk daripada kata dasar yang kita telah belajar pada minggu-minggu yang sudah, yang diulang keseluruhannya dan diletakkan tanda sempang. Tanda sempang ialah tanda yang kita boleh tengok. Okay, ini tanda sempang. Contohnya ialah buku. Sekiranya digandakan, iaitu ganda penuh, terbentuklah perkataan buku-buku. Perlu ada tanda sempang ini yang menunjukkan banyak. Okay, kata ganda penuh membawa maksud jamak ataupun banyak. Jamak ni dalam bahasa Arab, okay, bahasa Melayu ni banyak. Contoh bagi kata ganda penuh, dalam bentuk tunggal kita sebut sebagai kawan. Kita panggil kawan. Okay, maknanya ada satu. Kawan ada satu. Kemudian jika ada ramai kawan, kita sebut sebagai kawan-kawan. Okay, ini adalah jamak ataupun banyak. Okay. Saya teruskan kepada contoh kata ganda penuh ataupun seluruh ini. Okay. Bentuk-bentuk kata ganda boleh terdiri daripada kata nama, kata kerja ataupun kata adjektif. Dari segi kata nama kita boleh tengok contohnya buku-buku, murid-murid, meja-meja. Okey, ini kata nama. Bagi kata kerja pula, perkara ataupun perbuatan yang kita lakukan ialah pusing-pusing, geleng-geleng, gelak-gelak. Maka kata adjektif pula ataupun kata sifat bagi wanita biasanya ialah cantik. Okey, ini kata sifat yang kita boleh tengok daripada manusia. Okey, kemudian panjang ni mungkin kita boleh letak sebagai kata panjang, kan panjang untuk dia, betul? Okey, kemudian merah. Okey, merah ni kita boleh bagi contoh sebagai pipi merah-merah, kan, betul tak? Ataupun bunga kita boleh letak sebagai merah-merah. Okey. Seterusnya kita tengok kepada contoh ayat. Okey, saya bagi kat sini ada 3 contoh ayat. Contoh yang pertama ialah buku-buku. Ayatnya bagaimana? Buku-buku itu saya beli di pesta buku semalam. Okey. Maknanya kat sini buku itu banyak yang saya beli, bukan satu sahaja tetapi ada banyak. Okey, yang kedua pula kawan-kawan. Ana menghidangkan jus tembikai kepada kawan-kawannya. Maknanya kawan Ana yang ada kat situ ramai, okey, bukan satu. Yang ketiga guru-guru. Guru-guru itu melaksanakan kelas secara maya sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan. Betul kan? Semua guru semasa PKP ni buat kelas secara maya, okey, ataupun secara online. Betul? Maka murid-murid semua akan bertemu guru-guru secara online sahaja, bukan secara bersemuka sepanjang PKP dilaksanakan. Okay.
Ini adalah contoh ayat bagi kata ganda penuh ataupun seluruh. Okey. Ini contoh yang dekat dalam buku teks. Okey, topik yang telah diberikan ialah bermain galah panjang. Okey, permainan galah panjang ni hanya Ustazah rasa pada zaman awak ni tak ada permainan galah panjang. Tapi dulu-dulu masa zaman Ustazah kecil pun permainan galah panjang masih ada lagi. Okey, masa di kampung hanya berpeluang untuk bermain galah panjang. Setelah pulang ke Melaka, Hanif menerangkan cara bermain galah panjang kepada kawan-kawannya. Okey, tengok perkataan kawan-kawan ni. Perkataan kawan-kawan ni kata dasarnya ataupun tunggalnya ialah kawan. Okey, apabila kita tukarkan kepada kata ganda penuh terbentuk kepada perkataan kawan-kawan, mesti ada sempang. Okey, ada contoh yang perlu awak lengkapkan. Kawan-kawan, permainan galah panjang ialah sejenis permainan yang melintasi garisan-garisan terhalang. Galah panjang dimainkan oleh dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan pertahanan. Pasukan itu mempunyai seluruh 10 pemain. Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan tersebut. Okay, maknanya kumpulan penyerang 5 orang, kumpulan pertahanan ada 5 orang. Okay, dibahagi kepada 2. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Okay, dekat sini ada ruang kosong dia bagi apa? Okay, jawapan saya bagi dekat sini. Okay. Pemain-pemain pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Okey, tengok nombor 2. Penyerang-penyerang hendaklah melepasi pertahanan-pertahanan hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan untuk memungut masa kemenangan. Pasukan penyerang akan dikira kalah jika seorang daripada penyerang mereka dikira oleh pemain pasukan pertahanan. Okey. Dekat sini dalam petikan ni dia bagi cara macam mana nak main galah panjang. Okey. Jadi kalau awak bosan, bolehlah cuba main galah panjang ni dekat rumah awak. Okey, tapi memerlukan kawasan yang lapang sedikit untuk bermain. Okey. Dan untuk hari ini itu saja. Untuk latihan, sila siapkan tugasan dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 5 dan 6. Okay, berkaitan dengan topik kata ganda penuh. Okay, selesaikan dan jawab dalam buku aktiviti awak sahaja. Tak perlu tulis dalam buku tulis ataupun kertas lain. Okay, untuk ini sahaja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.